Ya, kita boleh mula Ustaz, silakan. Okay. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ishrah li sadri wa yassir li lisani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa pagi ni. Saya ada masalah hidung sikit. Saya pun tak tahu masalah ni. Dia macam apa? Dia macam tak berapa nak selesa. Jadi sengau-sengau sikitlah suara ya. So tak apa. Kelas kita akan teruskan je. Saya sihat je. Hidung je lah yang pelik sikit. Dan sebagaimana biasa kita bertemu untuk membincangkan ataupun mendalami kisah sahabiat yang berkeliling di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi ni insya-Allah satu nama yang apa ya, kalau nak describe Asma binti Umais, barangkali bukan nama yang popular juga dalam kalangan sahabiat. Tetapi kalau kita baca profil beliau, kita dapat fahami kenapa dia tak popular, dan kita akan memahami bahawa dia dari sudut kedudukan di sisi masyarakat, sirah nabawiyah itu ada banyak kelebihan dan ada banyak sebab untuk dia menjadi orang yang masyhur lah dalam kalangan sahabiat. Dan Asma ada ramai dalam kalangan sahabiat, dan ini adalah salah seorang yang kita kena kenali juga, kerana ada beberapa peristiwa yang istimewa berkaitan dengan Asma binti Umais. Dan macam biasa saya selalu letak description dekat bawah tu, isteri kepada 3 orang ahli syurga. Kalaulah ada macam-macam perkara tentang Asma binti Umais yang saya nak letak sebagai caption, saya akan letak antara kelebihan beliau yang paling luar biasa, yang tidak ada sahabiat lain mencapai kedudukan dan juga kemuliaan yang sama, iaitu Asma binti Umais menjadi isteri kepada 3 orang suami, dan ketiga-tiga suami itu adalah mereka yang dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Asma binti Umais memang tidak ada suami sebelum suami yang pertama, dan suami yang terakhir itu adalah suami yang terakhir sebelum akhirnya Asma binti Umais sendiri meninggal dunia pada era Ali bin Abi Thalib. Selepas Ali bin Abi Thalib, zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Jom kita tengok perjalanan profil ringkas Asma binti Umais untuk kita kenali dulu beberapa data berkaitan dengan keturunan, perjalanan hidup beliau dan sebagainya. Saya pun cuba cari juga Asma ni daripada keluarga mana, dan paling jauh saya temui adalah beliau daripada satu keluarga Arab yang bukan Quraisy, bukan keturunan Quraisy, tapi berada di sekitar, kalau ikut dalam data itu menunjukkan di sekitar utara Makkah, daripada Banu Khaz'ami. Kalau dalam sirah ada beberapa nama yang kita kenal daripada keturunan Khaz'ami ini, dan antara yang paling popular adalah keturunan Umais ni lah, Asma binti Umais, Salma binti Umais, nama yang popular daripada keturunan Khaz'am. Cuma sebagaimana Arab-Arab lain, macam keluarga Sumayyah sebenarnya Arab, dia bukan orang luar, dan dia pun bukan hamba kepada Banu Makhzum, tapi mereka itu ada satu perjanjian dengan Banu Makhzum. Maka dia duduk dekat Mekah di bawah jaminan keselamatan, jaminan keamanan Banu Makhzum. So bila kisah keluarga Yasir dibunuh dengan begitu kejam, kita kena tahu juga bahawa mereka bukan hamba pun. Mereka sebenarnya adalah orang yang ada perjanjian dengan Banu Makhzum. Dan Banu Khaz'am ni saya tak jumpa pula dia ada perjanjian dengan siapa. Saya jangka mereka ni halif juga, golongan yang ada perjanjian dengan mana-mana kabilah di Mekah. Sebab tidak ada kelebihan pun untuk orang Arab daripada luar untuk menetap di Mekah kalau tidak ada keluarga yang dia buat perjanjian.
maka saya jangka barangkali memang ada keluarga yang buat perjanjian dengan beberapa orang daripada Banu Khaz'am ini untuk menetap di Mekah, yang salah seorangnya adalah Asma binti Umais yang kita cerita pada pagi ini. Dan ibunya adalah ibu yang sangat istimewa. Ini saya akan ada, lepas ni ada satu slide khas tentang Hindun binti Auf. Sebab Hindun binti Auf ni sahabiah. Dia seorang sahabiah, maksudnya sahabat yang perempuan. Dia adalah ibu kepada Asma binti Umais, dan dia adalah, kalau ikut description yang diletak dalam kitab apa nama ni, kitab turjumah, maksudnya kitab biografi para sahabat dan sahabiat, biasa dia akan diletakkan sebagai seorang yang sangat mulia dari sudut istilahnya ashar. Saya pun tak tahu nak terjemah apa ni. Ashar ni ipar duainya ataupun keturunannya, semua orang pun keturunan biasa-biasa saja kan. Tapi setiap keturunannya itu bernikah dengan orang yang luar biasa, orang yang mempunyai profil yang sangat tinggi, termasuk Nabi SAW sendiri, dan mendapat zuriat yang luar biasa juga. Maka Hindun binti Auf ni dikenali sebagai ashar ataupun orang yang mempunyai ipar dua yang paling mulia sekali, menantu yang paling mulia sekali, dan jumlahnya sangat ramai. Itu kita akan cerita dalam next slide insya-Allah tentang Hindun binti Auf. Dan setakat saya semak, dia juga merupakan seorang sahabiah, juga peluk Islam juga. Dan Asma binti Umais ni dia peluk Islam qabla Darul Arqam. Maksudnya sebelum Darul Arqam. Dan Darul Arqam ni dia macam simbol dakwah Islam di Mekah yang paling awal sekali, sebelum yang lain muncul lah. Sebelum cerita Bukit Safa, sebelum apa nama ni, sebelum adanya peristiwa-peristiwa diseksa sendiri pun, Darul Arqam tu dah wujud dulu. Ada pandangan mengatakan Darul Arqam ni muncul setelah Nabi naik Bukit Safa, tapi yang lebih tepat adalah sebelum peristiwa Bukit Safa, Darul Arqam tu sudah ada. Sebab nama-nama macam apa nama tu, Suhaib Ar-Rumi, Ammar ibn Yasir peluk Islam di Darul Arqam. Sedangkan ketika itu mereka belum lagi di fasa takut-takut nak peluk Islam. Maksudnya dia willingly pergi ke Darul Arqam mencari Nabi SAW. Sedangkan mereka golongan hamba kan. Dan untuk kita tahu yang Asma binti Umais ni tergolong dalam kalangan yang peluk Islam sebelum Darul Arqam tu wujud, dia kira macam apa nama ni, cream of the cream lah kan, sebab dia bernikah dengan Ja'far ibn Abi Talib sebelum dia peluk Islam, dan kedua-dua pasangan ini, Ja'far ibn Abi Talib dengan Asma binti Umais, sama-sama peluk Islam sebelum adanya Darul Arqam. Dan kita pun tahulah, boleh meneka kenapa, kerana Hamzah Ja'far ibn Abi Talib kan sepupu Nabi SAW, dan Nabi pun dibesarkan di rumah Abu Talib. Dan salah satu apa nama istilah modennya, natural market dakwah Nabi SAW, maksudnya secara automatik Nabi akan menyentuh sepupu-sepupu Nabi SAW untuk ajak mereka peluk Islam dulu sebelum orang-orang di luar daripada keluarga Nabi SAW. So kita dapat faham kenapa Asma binti Umais dan Ja'far ibn Abi Talib menjadi antara orang yang paling awal sekali peluk Islam. So kita bayangkan Darul Arqam itu sendiri hanya dicipta setelah jumlah umat Islam 37 orang. Kalau dalam Tabaqat Ibn Sa'ad, 37 orang muslimin, barulah Darul Arqam tu di-establish. 37 tu sikit sangat lah kan. 37 orang, barulah Darul Arqam tu establish. So bayangkan mereka tergolong dalam kalangan 37 orang tersebut. Dan unik tentang Asma binti Umais, nanti akan ada satu hadis kita akan lihat perinciannya, sebagai ashabu hijratain, salah seorang daripada peserta dua hijrah. Ada, mungkin nak kena faham juga dua hijrah tu maksudnya apa kan. Hijrah, dua hijrah maksudnya hijrah ke Habsyah lah kan. Tapi satu lagi hijrah tu apa? Satu lagi hijrah tu apa? Sebab ada dua golongan yang dimasukkan kat sini, iaitu mereka yang memang pergi ke Habsyah, kemudian patah balik ke Mekah, kemudian pergi semula ke Madinah. Itu dianggap sebagai peserta dua hijrah juga. Tapi satu lagi adalah golongan yang sebenar-benar jadi dimaksudkan dalam hadis, iaitu mereka yang pergi ke Habsyah, kemudian lebih kurang 10 tahun macam tu, mereka hijrah pula ke Madinah daripada Habsyah. Itu yang dimaksudkan secara direct lah dalam hadis Nabi SAW sebagai ashabu hijratain.
sebagai peserta 2 kali hijrah ke Habsyah dan juga ke Madinah. Dan beliau tergolong dalam kalangan tersebutlah. Dan untuk kita empathy juga, pilihan untuk pergi ke Habsyah adalah pilihan yang besar, pilihan yang luar biasa. Dia bukan pilihan yang kecil, dia bukan hijrah yang kecil lah. Status hijrah ke Habsyah itu kalau dari segi kemuliaannya, dari segi yang dimaksudkan dalam Al-Quran sebagai Al-Muhajirin, ia juga dimaksudkan kepada mereka, bukan semata-mata mereka hijrah ke Madinah saja. Menandakan dua-dua hijrah ni status dia sama. Dan seingat saya dulu ada buat saya makan juga. Senarai Dawawin zaman Umar Al-Khattab, dia mengagihkan ghanimah tu, dia macam, dia panggil apa ya bahasa moden, dia apa istilah dia, dia bukan backdated, dia akan cek balik semua muslimin awal sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari sudut kemuliaan tu, maksudnya yang peluk Islam awal dengan Nabi, ummahatul mukminin, yang menyertai hijrah, dan Umar Al-Khattab akan agihkan ghanimah kepada mereka. Seingat saya lah, peserta hijrah ke Habsyah ni memang dapat allocation yang sama dengan peserta hijrah ke Madinah. Sebab Umar anggap mereka ni golongan yang sama dari sudut kemuliaan. Okay, so kalau kita cerita sikit tentang pasangan dan anak-anak kepada Asma binti Umais. Suami yang pertama adalah Ja'far ibn Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, membesar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur pun tak jauh dengan Nabi, dan dapat 2 orang anak yang confirm. Aun dekat ujung tu, saya letak star dekat ujung tu sebab ada pertikaian sikit, betul ke dia anak kepada Ja'far ibn Abi Talib. Ada banyak sebab. Salah satunya sebab memang bila Nabi sebut tentang anak-anak Ja'far, Nabi tak sebut Aun. Adakah Aun tu bukan anak dia? Dan satu lagi sebab dia ada apa nama ni, ada anak daripada Ali ibn Abi Talib namanya Aun juga. Pelik lah kan nak namakan anak Aun 2 kali kan. So itu antara hujahnya lah. Tapi dia ada juga anak Abu Bakar nama Muhammad, anak Ja'far pun nama Muhammad kan. So itu adalah anak-anak yang didapat daripada Ja'far ibn Abi Talib, kemudian bernikah dengan Abu Bakar, dapat anak nama Muhammad, dan Ali ibn Abi Talib selepas itu mendapat 2 anak juga, Yahya dan Aun. Dan inilah 3 orang suami yang kita maksudkan tadi, menjadi isteri kepada 3 orang suami yang dijamin syurga. Ja'far ibn Abi Talib kerana disyahid dalam perang Mu'tah. Abu Bakar takkanlah kita tak kenal, Ali ibn Abi Talib siapa lagi? Ini semua adalah ahli syurga yang mendapat jaminan daripada Allah Ta'ala, dan kesemuanya adalah suami kepada Asma binti Umais. Jom kita tengok dengan terperinci apa yang kita boleh tengok. Bermula dengan Hindun binti Auf dulu. Ini watak yang legend lah kalau ikut masyarakat Mekah. Sebab mereka tidak pernah bertemu dengan orang-orang biasa. Sebab Hindun binti Auf ni, macam kita sebut tadi, dia daripada Banu Khaz'am, maksudnya dia orang luar. Dia bukannya orang Quraisy pun. Dan biasanya lah orang akan menilai kedudukan seseorang itu berdasarkan keturunan. Okay? Maka Hindun binti Auf ni dia payahlah nak dapat reputasi yang tinggi sebagai orang luar di Mekah. Biasanya akan cepat dapat kedudukan tinggi tu apabila dia berketurunan Quraisy. Adalah keutamaan sikit nak dibandingkan dengan orang-orang lain. Tapi Hindun binti Auf, Masya Allah, kalau kita melihat anak-anak yang dilahirkan, ini semua senarai anak dia. Dikatakan anak dia ada 6, ada 7, ada 10, ada macam pandangan juga. Tapi ini yang saya cuba buat saya makan, yang paling confirm 6 ni lah anak kepada Hindun binti Auf. Yang pertama Zainab binti Khuzaimah. Kita kenal kan siapa dia? Zainab binti Khuzaimah. Dan kita kenal juga Maimunah binti Al-Harith. Siapakah mereka berdua ini kalau bukan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam? So Hindun binti Auf adalah ibu mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dan ibu mentua ni kita memahami memang dari sudut hierarki kekeluargaan, dia berada di atas lah. Dari segi kemuliaan, of course, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita boleh faham bagaimana dia akan dihormati, menerima penghormatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ibu mentua. Walaupun Zainab binti Khuzaimah dan Maimunah binti Al-Harith dua-dua tak melahirkan anak, tapi untuk bersuamikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa, bermenantukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah seorang anak kepada Hindun binti Auf, Ummul Fadl binti Harith. Nama lain dia Lubabah. Dia ada 2 orang anak nama Lubabah sebenarnya. Lubabah, sebab tu yang atas tu lebih dikenali dengan nama Ummul Fadl. Ummul Fadl binti Al-Harith.
dan Lubabah binti Al-Harith, kedua-dua anak yang dia dapat daripada Al-Harith ini, termasuk Maimunah dekat atas juga. Namanya Lubabah, tapi ada Lubabah Kubra dan Lubabah Sughra, macam belajar tajwid pula. Lubabah Kubra dan Lubabah Sughra. Yang Ummul Fadl, Lubabah juga namanya, bernikah dengan Abbas, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dapat anak nama Abdullah ibn Abbas. Siapa Ibn Abbas? Takkanlah kita tak kenal Abdullah ibn Abbas. Apa cerita paling hebat tentang Abdullah ibn Abbas bila dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak lama, sekitar 3-4 tahun, tapi dialah yang akan banyak meriwayatkan hadis. Dia akan mendapat banyak tafsiran dan juga ayat-ayat Al-Quran dia dapatkan langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Abdullah ibn Abbas, anak kepada Ummul Fadl yang merupakan anak kepada Hindun binti Auf, ibu kepada Asma binti Umais. Dan salah seorang anaknya nama Lubabah lagi, binti Al-Harith juga. Dia berkahwin dengan siapa? Al-Walid ibn Mughirah. Lubabah yang kedua ni bernikah dengan Al-Walid ibn Mughirah. Siapa Al-Walid ibn Mughirah? Ini musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Walid kan yang tua tu. Lubabah ni muda. Al-Walid dia salah seorang isteri. Al-Walid ada ramai isteri. Betul ayat Quran. Apa ayat dia? Tak ingat dah saya. An kana dha malin wa banin. Surah apa tu saya tak ingat saya. An kana dha malin wa banin. Iaitu mereka yang mempunyai banyak anak, banyak harta, dan salah satu tafsirannya merujuk kepada Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah ni kaya, ialah keluarga Banu Makhzum, dan dan juga ramai anak kerana dia ramai isteri. Salah seorang isteri muda yang dia nikahi adalah Lubabah binti Al-Harith, anak kepada Hindun binti Auf. Dan anak dia siapa? Khalid bin Al-Walid. Untuk kita bayangkan, cucu kepada Hindun binti Auf adalah Khalid bin Al-Walid. Dan Khalid ni meskipun dia bukan ulama, dia bukan faqih, dia bukan sahabat yang banyak riwayat hadis, dia bukan sahabat yang hafal Quran, meriwayatkan wahyu Allah Ta'ala, mencatat wahyu Allah Ta'ala, tapi dia amat terkenal di medan jihad. Ya. Dia amat terkenal di medan jihad dan berturut-turut perang itu disertai dan dia ketuai dan dia jayakan perang-perang tersebut. Dan anak yang seterusnya adalah Asma binti Umais yang kita nak ceritakan pada pagi ini, dan juga Salma binti Umais yang akan dapat anak namanya Umamah binti Hamzah. Maksudnya Salma binti Umais bernikah dengan Hamzah ibn Abdul Muttalib, juga pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini adalah anak-anak Hindun binti Auf. Apa pelajaran kat sini? Saya selalu ada satu, kadang-kadang bila tengok nenek kita, bila tengok mungkin orang-orang yang dari sudut pendidikan, dari sudut ilmu, dari sudut agamanya nampak macam biasa-biasa. Kan? Nenek saya memang tak sekolah terus, membesarkan anak-anak dekat rumah. Saya rasa standard kot. Mungkin kalau untuk perempuan, mak-mak lah kan, saya nenek saya lah. Memang tak belajar, memang asalnya tak boleh baca pun. Dan kadang-kadang kita ada satu tanggapan, kita rasa macam simpati sebab dia tidak terdedah dengan ilmu. Tapi antara perkara yang kita lihat daripada cerita ini adalah Hindun binti Auf memang tidak ada track record lain kecuali ini. Kecuali ada anak dan anaknya dinikahkan dengan orang-orang yang paling mulia sekali dalam kalangan sahabat, bahkan menantunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Allah Taala datangkan kemuliaan itu dengan macam-macam cara. Dan jangan mudah-mudah melihat orang-orang yang barangkali macam tak ada ilmu, barangkali macam hidupnya pun macam sangat sederhana, bukan sederhana harta, sederhana dari sudut nampak macam tak ada progres lah hidupnya kan. Kalau banding dengan kita dalam grup ni kan, tiap minggu ada kelas, tiap minggu kita belajar, tiap minggu kita mengajar, tiap malam ada saja kelas, kuliah semua kan. Dan juga kita ada aktiviti kita, so kita nampak macam lebih ada progres lah, produktif lah hidup kita kan. Tapi watak-watak seperti Hindun binti Auf ni saya jamin ramai dekat luar sana, dan cerita ini melampangkan bahawa tidak mudah untuk kita letakkan orang itu mulia ataupun hina hanya kerana apa yang kita lihat di depan mata kita lah. Tapi Hindun binti Auf ni Allah berikan kemuliaan sebegitu rupa, dan dia merupakan seorang sahabiah, seorang sahabiah juga di samping sahabiah yang lain. Asma binti Umais yang kita nak berikan perhatian pada pagi ini. Bermula dengan hadis ini, Nabi sebut dalam sebuah hadis, al-akhawatu mu'minat. Adik-beradik yang mukmin.
Maksudnya ada adik-beradik perempuan yang semua dalam kalangan mereka ni adalah mukminat. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ungkapan begini, kita kena faham juga sebab saya yakin mungkin kita tanya juga kan kenapa ada nama-nama ni saja, mana adik-beradik dia yang lain. Bahkan ada nama, apa nama ni, ada nama Maimunah, tetapi tidak ada nama Zainab binti Khuzaimah pula. Kenapa? So, supaya kita faham bahawa senarai nama ini dia mendapat kelebihan itu dan tidak bermakna yang lain tidak ada kelebihan lah. Cuma dalam kes ini Nabi sekalikan nama-nama ini saja untuk menunjukkan kelebihan tertentu kepada mereka. Dan Nabi menamakan adik-beradik kepada Asma binti Umais. Maimunah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhtuha Ummul Fadl isteri kepada Abbas, wa ukhtuha Salma binti Al-Harith, imra'atu Hamzah, isteri kepada Hamzah, dan juga Asma binti Umais. Semua mereka ni adalah adik-beradik, ibu yang sama tetapi ayah yang berbeza-beza, dan termasuk daripada kalangan mereka ni yang kita fokuskan pada pagi ini adalah Asma binti Umais. Nabi memberikan satu jaminan bahawa memang dia ni seorang yang mukmin, yang beriman. Dan untuk perkara itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak ada datang kebanggaan dan rasa rasa teruja bila Nabi sendiri menamakan kita sebagai mukmin. Sebab mukmin itu tidak, kalau kita sebut mukmin kan, kalaulah mukmin itu kita terjemahkan sebagai orang yang percaya Allah Taala, percaya Rasul. Saya jamin syaitan pun akan mendapat gelaran yang sama. Sebab syaitan memang dia berinteraksi dengan Allah Taala. Asal usulnya lah keturunan mereka kan iblis. Dalam peristiwa Allah Taala minta sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan cerita itu menunjukkan syaitan of course dia percaya Allah Taala kerana memang dia berbicara dengan Allah Taala. Okay? Tetapi dia of course tidak beriman. Wa kana minal kafirin dalam surah Ali Imran ya. Wa kana minal kafirin sebab dia menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Aba wastakbara, dia berpaling dan dia menjadi bongkak. Wa kana minal kafirin. Iblis itu dijenamakan sebagai orang-orang, sebagai pihak yang kafir dalam ayat tersebut, menunjukkan okey percaya kepada Allah Taala tidak seterus menamakan kita sebagai mukmin. Dan mukmin itu gelaran yang sangat besar, maksudnya dia beriman kepada Allah Taala dengan sebenar-benar keimanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan juga Asma binti Umais sebagai salah seorang daripada yang dijamin mereka ni memang orang-orang yang beriman. Dan ini memberikan kita setting yang cantik lah untuk kisah Asma binti Umais. Ini cerita mereka yang telah pun membuktikan keimanan kepada Allah Ta'ala. Dan ini cerita pertama yang kita letakkan. Ini hadis yang kita temui dalam Al-Bukhari. Kita sebut tadi Asma binti Umais pergi ke Habsyah. Ini hadis yang saya pecah-pecahkan kepada 3 slide ke 4 slide, saya ingat 4 slide kot. Saya hanya bersumberkan hadis yang sama saja sebab panjang, maka saya pecah-pecahkanlah. Dan Asma binti Umais hijrah ke Habsyah, dan dikatakan anak-anak Asma binti Umais 3 orang tadi kan. Apa nama anak dia? Muhammad, Aun dan juga Abdullah. 3 anak yang lahir itu daripada Ja'far ibn Abi Talib, kesemuanya lahir di Habsyah. Dan untuk pergi ke satu tempat yang berbeza agama, berbeza budaya, bahkan jauh daripada Mekah dan kena naik kapal lagi, itu bukan satu perjalanan yang biasa dilakukan oleh mana-mana orang pada zaman itu. Berbeza dengan orang Melayu. Orang Melayu ni orang dagang. Lepas tu kalau kita tengok sejarah kita, DNA orang Melayu ni, kita ni kaum pedagang, kaum pelayar. Kita ni biasa ke sana sini bermusafir, bahkan menaik kapal, kita buat kapal kita sendiri. Orang Melayu telah sampai ke, kalau ikut dalam satu dapatan kajian tu, bahkan mereka temui rangka, ataupun bukan rangka, mereka temui satu inscription yang tertulis di atas inscription tu, maksudnya artifak lah, barang artifak yang di atas artifak itu tertulis nama seorang Melayu. Dia Haji sekian-sekian. Haji sekian-sekian, nama orang Melayu. Dan itu pada kurun ke-11, kurun ke-10 macam tu. So dengan masuk orang Melayu sudah sampai Amerika bahkan pada kurun ke-10. Itu satu fakta yang menarik lah untuk kita faham Melayu punya DNA macam tu. Tapi orang Arab tidak. Orang Arab ni bila dengar laut dia akan mabuk lah, dia akan macam
Oh, kena naik kapal, bukan satu pilihan yang mudah. Dan Asma' binti Umais telah terpilih dan memilih dirinya sendirilah untuk menyertai hijrah yang pertama ini kerana ingin menyelamatkan akidah mereka, dan itu memang plan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Plan B, kalau plan A ni fail, masih ada mereka yang berada di Habsyah untuk meneruskan risalah Islam. Dan kita pun tahu cerita panjang bagaimana Ja'far ibn Abi Talib berucap di hadapan Najasyi, kan, dia bela diri dia dan para muslimin yang lain ketika Amr bin al-As dan seorang lagi musyrikin Mekah diutus. Amr masa tu masih musyrik lah kan, dan dia pergi mencari, memburu muslimin di Habsyah untuk bawa pulang ke Mekah. Ja'far bela para muslimin dan mereka kekal di Habsyah sampai ke akhirnya, sehinggalah akhirnya mereka sendiri yang berhijrah ke Madinah ketika Islam telah pun mencapai satu kedudukan yang agak selesa di Madinah. Dan ini adalah satu hadis yang merupakan rentetan daripada hijrah kedua para muhajirin Habsyah ini ke Madinah. Dan Asma' binti Umais adalah salah seorang peserta hijrah kedua ini. Hijrah daripada Habsyah direct terus ke Madinah. Dan inilah bukti kenapa Asma' tak banyak cerita tentang dia. Sebab boleh bayangkan 10 tahun daripada 23 tahun sirah Nabawiyah tu, Asma' tidak ada di samping para muslimin. Dan kita tidak tahu banyak cerita apa yang berlaku di Habsyah sebenarnya. Tak banyak cerita kita tahu. Bahkan kalau koreklah cerita yang bukan hadis pun, kita bahkan tak jumpa cerita tu cukuplah untuk fahamkan kita bagaimana suasana di Habsyah. Bahkan kita tak tahu apakah ada orang-orang Habsyah yang peluk Islam. Kita tak tahu, kecuali Najasyi. Najasyi itu confirm peluk Islam kan. Cuma yang lain-lain tu kita tak tahu, adakah rakyat di sana ada yang didakwah oleh para sahabat dalam kalangan Muhajirin Habsyah ini ataupun tidak, wallahu a'lam. Kita tak temui fakta itu dengan banyak. Sebab tu cerita tentang Asma' kita banyak. Dan cerita pertama tentang Asma' yang kita letakkan dalam slide kita adalah akhirnya Asma' tiba di Madinah. Dan ini ceritanya. Apabila Asma' binti Umais, yalah, kita boleh bayang orang yang lama dah berpisah dengan para muslimin, ramai orang yang ternanti-nanti dan rasa teruja nak bertemu dengan mereka. Asma' binti Umais adalah salah seorang yang mereka temui, dan ketika itulah dikatakan, kita nak baca riwayat ni macam panjang sangat kan, kita ambil yang perenggan baris kedua tu. Fadakhala Umaru ala Hafsah. Umar pada satu hari dia pergi pergi bertemu dengan Hafsah. Dan Hafsah ni kat rumah dia ada Asma', wa Asma'u indaha. Asma' ada dekat situ, Asma' binti Umais lah. Dan kenapa Hafsah berkawan dengan Asma'? Hafsah siapa? Hafsah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Asma' adalah, kalau dari sudut kedudukannya lah, dia isteri kepada sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, kita boleh jangka ada sebab-sebab jugalah kenapa dia berada di rumah Hafsah, tapi tak dinyatakan. Faqala Umar hina ra'a Asma'. Ketika Umar melihat Asma', dan para muhajirin Habsyah ni baru saja tiba di Madinah, dan disebut kepada Asma', "Man hadhihi?" Siapa dia ni? Dan itu pun satu soalan yang unik daripada Umar Al-Khattab, kan. Dia direct je. Umar ni kalau kita tengok dalam banyak hadis pun, Umar ni memang jenis direct je lah. Dia bukanlah tak santun kan, tapi ada orang personality dia macam tu. Dan Hafsah sebut Asma' bintu Umais. Dia inilah Asma' binti Umais. Qala Umar, maksudnya apa? Umar tahu. Umar tahu siapa Asma' binti Umais, nama tu dah tersebar dalam kalangan orang Madinah. Dan Umar sebut al-Habasyiyatu hadhihi, al-Bahriyatu hadhihi. Maksudnya apa? Ini kalau saya boleh gunakan perkataan yang tepatnya, dia adalah macam taubihi sikitlah, dia macam sindiran sikit. Ini adalah orang-orang Habsyah, ini adalah orang-orang Bahriyah, orang-orang laut. Qalat Asma', "Na'am, ya, aku adalah orang laut dan orang daripada Habsyah." Maksudnya orang Habsyah yang menyeberangi laut untuk pergi ke Habsyah dan juga pergi ke Madinah. Dan Umar sebut direct je, qala sabaqnakum bil hijrah wa nahnu ahaqqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minkum. Ya, Umar punya style. Untuk kita faham juga, sebab kadang kita bila baca hadis begini kan, kita macam saya pun sama bila first time dengar hadis ni dulu, kita macam ada satu sangkaan, takkanlah Umar cakap macam tu kan. So apa yang paling penting adalah kita put into context lah untuk kita faham apa suasananya,
Kita kenal style Umar, kita kena kenal personality Umar, dan apa sebenarnya yang berlaku dekat sini pun kita kena faham betul-betul. Apa terjemahannya? Sabaqnakum bil hijrah. Kami ni, kami maksudnya muhajirin ke Madinah lah. Kami telah mendahului kalian untuk berhijrah. Maksudnya kalian ni baru je sampai. Kami dah lama dah. Ini tahun ke berapa ni? Tahun ke? Lebih kurang tahun ke-6 ataupun tahun ke-7. Tahun 6, tahun ke-7 hijrah, barulah nak berhijrah ke Madinah. Maksudnya 6-7 tahun lepas Umar berhijrah ke Madinah, baru nak sampai Madinah. Fanahnu sabaqnakum bil hijrah. Maka kami jauh lebih awal berhijrah sebelum kamu. Fanahnu ahaqqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minkum. Maka kami lebih layak, lebih berhak, iaitu dalam kurungan mendapat kemuliaan dan kedudukan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding kalian. Macam mana Umar boleh sebut benda ni? Ini konteksnya untuk kita faham. Yang uniknya dalam kalangan sahabat, mereka tidak akan ada tafakhur, maksudnya tak ada rasa bangga kepada hal-hal duniawi. Mereka ni dari sudut kita kena faham, konteks Umar, dia bukan berebut kepentingan dunia. Dia bukan berebut kepentingan kemasyhuran duniawi itu. Tapi yang dia berebut adalah dari sudut kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami lebih mulia. Ini adalah dipanggil apa? Satu kesombongan, kalau saya boleh guna perkataan tu, dan juga keegoan yang berlandaskan keakhiratan. Dia bukan sebab-sebab duniawi. Macam Nabi sebut dalam sebuah hadis kan, beza antara tafakhur bil ansab, mereka yang berbangga-bangga kerana keturunan akan berbezalah dengan mereka yang berbangga-bangga kerana kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Dan kecemburuan kepada ilmu, kecemburuan kerana syurgawi, itu berbeza dengan cemburu kerana orang itu ada harta dan sebagainya kan. Dan ini adalah soal-soal ganjaran yang nak dikejar oleh para sahabat dan sahabiat. Dan Umar menyebut kalimah ini dengan kata-kata yang kalau kita baca memang direct, memang tajam, tapi kita kena faham kerana inilah mood bersahabat dengan para sahabat. Sebab mereka suka berebut untuk mengejar akhirat. Adalah macam kita jugalah kan, kalau jumpa kawan-kawan kita, saya pun baru dia jumpa kawan-kawan, payah jumpa kawan-kawan ni letih. Dia macam masing-masing nak check siapa yang paling power antara kita. Dia bukanlah benda tu berlaku memang check betul-betul kan, tapi kita macam diam-diam kita macam cuba teka berapa gaji kau sekarang, kereta apa yang kau pakai sekarang kan. So seakan kita nak check lah kan, dari sudut duniawinya siapa yang paling berjaya. Engkau dulu scorer kan, tapi rupanya engkau sekarang gaji kau sekian-sekian saja. So itu contoh. Maksudnya itu nature kita untuk kita membanding-bandingkan diri kita, compare diri kita dengan orang lain. Tapi kita ni banyak hal-hal duniawi lah kan. Kita selalu follow kawan kita, tengok artis tu, tengok artis ni, tengok updates dia dekat Instagram, dah pakai kereta apa. Itu pun adalah satu sikap yang Umar tunjukkan. Bezanya Umar Al-Khattab kerana dia mengejar kedudukan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia benda yang sama, tetapi tujuannya berbeza. Dan ini yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab. Dan sambungan hadis tu, faghadibat wa qalat. Maka Asma binti Umais pun marah. Dan ini sahabiat dan sahabatnya. Mereka ni bila hal ukhrawi mereka akan marah. Maksudnya apa? Kalau bab nak kejar syurga Allah Ta'ala ni, kami akan berebut. Kami akan sungguh-sungguh. Kalau bab duniawi ni, silakanlah. Kalau tengok sahabat, tapi kena faham juga, sahabat juga still manusia. Ada juga cerita sahabat bergaduh kerana harta, bergaduh kerana keuntungan duniawi. Tapi secara umumnya, culture yang telah Nabi bina di Madinah ini adalah mereka saling berebutkan akhirat. Saling tenanti-nantikan apakah kedudukan mereka di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita boleh ambil satu contoh, Amr bin Al-As. Kan dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling kamu cintai? Kan? Dan Nabi jawab, Aisyah. Kemudian dia tanya lagi, siapa selepas Aisyah? Dia perempuan. Okey, Aisyah dan isteri kamu. Siapa next? Abu Bakar. Nabi sebut Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian yang lain-lain lah. Sampailah Amr bin Al-As dia berhenti bertanya sebab nama dia tak keluar-keluar kan. So itu menunjukkan sahabat ni dia terkejar-kejar pada benda-benda yang memberi ganjaran akhirat. Okay? So Asma binti Umais, maka ghadibat. Dia marahlah. Sebab ini soal akhirat. Bila soal akhirat, aku tak boleh nak bertenang kerana aku nak tahu, aku nak confirmkan betul-betul.
Dengan segala apa yang aku lalui selama ni, yang aku buat hanya kerana Allah Ta'ala dan Rasulnya, aku nak pastikan aku dapat Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yalah macam kita penat-penat invest duit, kita buat macam-macam, bekerja, kita perform kita punya KPI di office. Tiba-tiba bila di hujung tahun dapat review, markah kita buruk. Marahlah kita kan? Sebab kita dah usaha macam-macam. Maka sama macam Asma binti Umais. Bila Umar Al-Khattab cakap berkaitan Umar Al-Khattab ni siapa kan? Dia adalah orang besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Asma pun dia marahlah sebab takkanlah macam tu hasilnya. Daripada selama ni berjuang untuk mendapat ganjaran di sisi Allah Taala dan Rasulnya, takkan itu yang kami dapat. Maka dia marah. Kalla wallahi kuntum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kenang-kenangan Habsyah. Antara sedikit yang diriwayatkan dalam hadis menceritakan bagaimana rasanya duduk di Habsyah. Dan Asma binti Umais cerita, dia kata, demi Allah kalian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian makan minum dengannya. Bukan terjemahan yut'imu ja'i'akum. Yang lapar dalam kalangan kalian akan disuap, maksudnya akan diberikan makanan. Wa ya'idhu jahilakum, yang jahil dalam kalangan kalian akan diberikan peringatan. Sebab apa? Sebab ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada masyarakat Mekah yang ada segala kecukupan. Sekurang-kurangnya Mekah tu teruk macam mana pun Abu Bakar sudi akan berkorban segala-galanya. Dia yang bebaskan para sahabat, dia yang bantu beri makan minum dan sebagainya lah, dan family pun masih dekat situ. Tapi di Habsyah ni terpisah. Wa kunna fi dari atau fi ardin al-bu'ada al-bughadha. Kami di satu tempat yang jauh dan sangat kami tidak suka. Bil Habsyah, iaitu di Habsyah. Dan wa dzalika fillahi wa fi rasulih. Dan kami buat itu semata-mata kerana Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan kadang-kadang kami tak makan, kadang-kadang kami tak minum. Dan kita boleh faham juga tafsirannya juga. Bahkan kalau kami tertanya-tanya dan tak tahu tentang agama, siapa kami nak rujuk? Kita tak ada dengar cerita Nabi SAW saling berutus surat dengan muslimin di Habsyah. Tak dengar cerita. Tak ada riwayat yang menceritakan Nabi regularly hantar utusan untuk memberikan ajaran syariat kepada mereka. Dan saya punya anggapan adalah memang mereka betul-betul akan belajar syariat itu setelah berhijrah ke Madinah. Dan mereka barangkali terlepaslah daripada tanggungan-tanggungan syariat, terutamanya kerana mereka berada di sebuah tanah yang asinglah untuk umat Islam. Dan hanya dalam bentuk sebuah negara Madinah baru syariat itu betul-betul efektif, boleh dilaksanakan. Tapi di Habsyah mereka terlepas daripada peraturan-peraturan tersebut. Sebab tu dikatakan dalam hadis ni, Asma binti Umais dikatakan masih belum berhijab lagi. Kalau ikutkan berhijab tu tahun ke-6, maksudnya tahun ke-6 Hijrah. Syariat hijab dah turun dah. Maksudnya kena pakai khimar lah istilah yang paling tepat kan. Khimar tu ataupun jilbab dia telah diwajibkan pada tahun ke-6. Maksudnya kalau dalam peristiwa ni di tahun ke-7 macam tu, sepatutnya Asma dah pakai jilbab lah, dah pakai tudung kan. Tapi tak pakai. Kalau dalam riwayat ni disyarahkan Asma binti Umais masih belum pakai jilbab. Barangkali dia baru sampai, mungkin barangkali dia baru nak tahu tentang syariat memakai jilbab yang bukan kebiasaan masyarakat jahiliah pun. Okey. So dia ceritalah benda tu. Bezalah kan bila bersama dengan Nabi dan tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kamu pula lebih baik berbanding kami? Kamu lebih banyak keuntungan dan kesenangan kerana Nabi bersama dengan kalian. Maka akhirnya Asma buat satu tindakan yang sangat luar biasa. Sa'adhkuru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa as'aluhu wallahi la akdzibu wa la azighu wa la azid alaihi. Memang Asma sungguh-sungguh cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Umar sebut. Dan dia kata, aku akan tanya kepada Nabi, tapi aku takkan tipu Nabi. Aku takkan memesongkan data ni, maksudnya apa yang kau sebut, aku akan cakap bulat-bulat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi berikan keputusan antara kita. So ini adalah benda yang serius. Benda-benda akhirat ni serius. Umar Al-Khattab benda akhirat ni serius, maka aku nak pastikan Nabi berikan keputusan antara kita. Falamma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan pertemuan ini berada di masjid, berlaku di masjid. Ini satu benda yang unik juga. Untuk Nabi boleh diakses oleh seorang perempuan. Dan juga diakses ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya selalunya bila berada dalam masjid Nabi ada urusan-urusan
management, uruskan Madinah kan, uruskan zakat ke apa, ada orang mengadu, nak belajar ke apa, tanya soalan. Ketika Nabi sedang sibuk buat kerja-kerja manajemen ataupun ketika Nabi beribadah. So masjid ni tempat yang feel dia begitu. Tapi Nabi masih boleh diakses oleh Asma binti Umais dan Asma terus menceritakan apa yang telah berlaku. Ya Nabi Allah, inna Umar qala kadza wa kadza. Qala fama qulti lahu qalat qultu lahu kadza wa kadza. Dan berlakulah dialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu ciri Nabi yang kita kenal. Ada beberapa hadis sebelum ni kita dah sebut juga. So, mungkin pelajaran ni kita tak pernah sebut lagi, iaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat suka melayani orang. Melayani dengan maksud dia tak mudahlah reject orang. Saya rasa ini pun kelemahan besar saya juga. Kita memang agak payahlah nak melayani semua orang. Saya rasa minggu ni minggu yang teruk sikit prestasi saya mereply WhatsApp. Ada banyak orang WhatsApp saya tak reply. Ini zaman media sosial kan. Bertalu-talu mesej masuk. Dan bulan Maulid Rasul, bulan Maulid Rasul ni banyaklah pula orang yang WhatsApp. Itu WhatsApp ni kan. So, ada ramai orang yang telah saya zalimi di telefon saya. Sebab apa nama ni? Sebab dia telefon ni dia boleh backdated kan, dia punya respon, tak apalah. So, point dia adalah kita tak mudah untuk kita melayani permintaan semua orang. Tapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ikut siapa yang sebut kan? Ibn Abbas tak silap saya. Dia pernah sebut yang aku harap ada seorang badui yang bijaksana yang tanya soalan kepada Nabi. Ini satu hadis sebenarnya. Seingat saya Ibn Mas'ud ataupun Ibn Abbas. Tak ingat secara tepat siapa. Kalau siapa yang tahu boleh bagi tahu. Dan dia sebut, sahabat ini sebut, aku harap ada seorang badui yang ilmunya tinggi, yang bijaksana, yang cerdik, jumpa Nabi dan tanyakan soalan-soalan yang dahsyat-dahsyat. Sebab apa? Nabi SAW semakin rendah status sosial orang tu, semakin Nabi layan. Sahabat tahu benda tu. Sahabat ni, kalau sahabat-sahabat yang senior ni, kena marah lah. Sebab yelah, kedudukan mereka dah tinggi dan Nabi SAW of course ada expectation yang lebih baik daripada sahabat-sahabat yang besar ni. Dan Nabi SAW, kalau tengok kes dengan Khabbab ibn Arad, Nabi marah dia kan. Sebab itu Khabbab ibn Arad, ni bukan orang lain, ni Khabbab ibn Arad. So dengan Khabbab, Nabi marah kan. Tapi kalau dalam cerita badui yang kencing dalam masjid, Nabi tak cakap apa. Nabi marah sahabat lagi kan. Nabi marah sahabat dan Nabi minta sahabat bersihkan najis dia kan. So ini keunikan Nabi SAW. Dan ini adalah satu lagi kisah yang menunjukkan Nabi itu mudah untuk diakses. Dan Nabi akan mudah juga untuk melayan permintaan orang. Walaupun permintaan ni kalau kita sebut macam permintaan, bukanlah permintaan budak-budak, tapi kita rasa macam tak payahlah tanya soalan ni. Tapi Nabi SAW bukan macam kita, Nabi jawab soalan tersebut. Dan ini yang Nabi jawab kepada Asma binti Umais. Qala laysa bi ahqqa bi minkum wa lahu wa li ashabihi hijratun wahidatun wa lakum antum ahlas safinah hijratan. Tidak. Sesungguhnya mereka tidak berhak pun ke atas kamu melebihi kalian. Lahu wa li ashabihi. Lagi Nabi direct je. Baik kepada Umar ataupun kawan-kawan dia. Maksudnya muhajirin semua ni. Semua mereka tidak berhak kepada aku melebihi kalian. Kerana mereka hanya ada satu hijrah saja. Walakum antum ahlas safinah. Iaitu ahlas safinah maksudnya ahli kapal. Itu orang-orang yang naik kapal ni. Iaitu yang daripada Habsyah. Hijratan, kamu ada dua hijrah. Mereka ada satu je hijrah. Dan ketika itu Asma binti Umais kata apa? Qalat walaqad ra'aitu Aba Musa wa ashab as-safinah. Abu Musa al-Asy'ari salah seorang sahabat yang juga hijrah ke Habsyah, berada di sana lama. Abu Musa al-Asy'ari ni ada banyak sumbangannya selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak terlibat dalam pembangunan Al-Quran dan periwayatan hadis. Asma binti Umais cakap apa? Aku melihat Abu Musa dan semua mereka yang terlibat dalam hijrah ke Habsyah ni, mereka datang kepada aku, ya'tuni arsalan yas'aluni an hadzal hadis. Datang kepada aku beramai-ramai, bertalu-talu datang rumah aku untuk tanyakan kepada aku tentang hadis ini. Ma minad dunya syai'un hum bihi afrahu wa la a'zamu fi anfusihim mimma qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu ungkapan yang lebih menggembirakan mereka, yang lebih menerujakan mereka lebih daripada apa yang terkandung dalam kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu buatkan mereka gembira. Maksudnya mereka sangat teruja dengan hadis yang
dikutip oleh Asma binti Umais ini. Asma binti Umais yang berjaya memecahkan satu rasa canggung lah bila dua masyarakat ini bertemu, iaitu mereka yang berhijrah ke Habasyah dan mereka yang berhijrah ke Madinah saja. Bila bertemu, mereka ni masyarakat yang sama, daripada Quraisy juga, daripada Mekah juga, dan mereka bila bersatu, akhirnya Nabi berikan satu isyarat bahawa mereka juga mulia. Bukan kamu saja, wahai Muhajirin Al-Madinah. Mereka adalah ashabu hijratain, dua hijrah. Eh, Dan mereka lebih berhak ke atas kamu berbanding kalian. Ini kemuliaan Asma binti Umais. Okay. Ini macam saya nak cerita tidak, banyak sangat pula. Sebab ada benda lain ni, saya rasa boleh utamakan benda lain. Ini saya pernah cerita masa pernikahan Ali dan Fatimah sebelum ni. Tapi kita tak fokus sangat masa tu pun. Cuma nak ceritanya, Asma binti Umais adalah salah seorang yang terlibat dalam peristiwa itu. Cumanya, walaupun ini ada dalam Hilyatul Awliya Al-Asbahani, ada riwayat cerita ni, tapi saya jangkakan sama ada Ali ibn Abi Talib dengan Fatimah memang nikahnya lewat, ataupun sebenarnya memang riwayat ni ada problem. Barangkali bukan Asma binti Umais, ataupun memang tak ada berlaku langsung cerita. Sebab kan Asma binti Umais dia sampai ke Madinah tahun ke-7. Ali dan Fatimah, walaupun tidak spesifik dinyatakan bila dia bernikah, tapi kita boleh jangka dia tidak terlalu lewat. Sebab Hasan dan Husain, mereka berdua dah boleh bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali umurnya 4 tahun, 5 tahun ya. Umur ataupun 4 tahun, 5 tahun. At least 4 tahun umur Hasan dan Husain. Dan untuk dapat Hasan dan dapat Husain pula, sebab mereka ni dua beradik yang bukan kembar kan, itu memerlukan masa juga. Maka saya jangka sama ada memang Ali dan Fatimah memang kahwin lewat, ataupun memang cerita ni tak berlaku terus. Cuma dalam riwayat ini mengatakan Asma binti Umais yang teman Fatimah dalam bilik dia ketika majlis tu nak berlangsung, kerana dia nak teman Fatimah. Dan di sinilah ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Asma binti Umais. Tapi ini bukan cerita utama kita lah. Kita terus kepada next slide saja. Sebab ini cerita yang lebih besar lagi, iaitu ketika suami pertama Asma binti Umais syahid di Mu'tah. Dan Ja'far nama yang special kerana Nabi terpisah lama dengan dia. So boleh bayangkan, Nabi tak ada adik-beradik kan. So Nabi tidak adalah anak tunggal, Nabi tak ada adik-beradik lain. Dan of course adik-beradik Nabi adalah Ja'far lah secara teknikalnya, kerana sepupu paling dekat. Dan Nabi pun membesar di rumah Abu Talib. Kita boleh jangka yang Nabi waktu kecil, Nabi bermain dengan Ja'far, Nabi bermain dengan siapa tu, Aqil, dengan Ali bin Abi Talib. Nabi membesar dengan mereka. Tapi cuma Ali itu jauh lebih kecil kan. Cuma Nabi membesar dengan anak-anak kepada Abu Talib. Ja'far ibn Abi Talib adalah macam adik-beradik Nabi. Dan Nabi terpisah lama dengan dia sebab dia berada di Habsyah 10 tahun. Dan pada tahun yang sama, selang dalam 3-4 bulan saja, selepas bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sebut, aku tak tahu mana yang lebih menggembirakan, sama ada pembukaan Khaybar, sebab ketika itu saya nak bersin. Apa? Okey, tak. Okey, Nabi masa tu berlaku pembukaan Khaybar. Khaybar ni peristiwa yang besarlah, sebab itu adalah perang terakhir dengan orang Yahudi, dan di Khaybar inilah banyak sangat harta yang dimiliki oleh umat Islam di Khaybar, sehingga memberikan keuntungan kepada para muslimin berlipat kali ganda. Banyak ghanimah dapat. Dalam masa yang sama, betul-betul selepas umat Islam tiba di Madinah semula daripada Khaybar, ketika itulah Ja'far ibn Abi Talib dan mereka yang daripada Habsyah ini tiba di Madinah. Sampai Nabi sebut, aku tak tahu mana satu yang lebih menggembirakan, sama ada Fathu Khaybar, pembukaan Khaybar, ataupun bertemu semula dengan Ja'far ibn Abi Talib. Nabi sebut spesifik Ja'far ibn Abi Talib. Dengan maksud Nabi sangat rindu dengan Ja'far, Nabi sangat cinta dan kasih kepada Ja'far. Dan selang beberapa bulan, berlaku satu perang yang dinamakan sebagai Perang Mu'tah. Perang yang dinamakan juga sebagai apa istilah lain dia, Ma'rakatul Umara ataupun Jaisul Umara, iaitu tentera yang diutuskan, yang dalam kalangan mereka ni Nabi dah lantik siap-siap beberapa orang pemimpin. Yang pertama, Zaid ibn Harithah. Kalau Zaid ibn Harithah syahid,
pas kepada Ja'far ibn Abi Talib. Kalau Ja'far ibn Abi Talib syahid, pas kepada Abdullah ibn Rawahah. 3 nama. Dan ketiga-tiga mereka makamnya hari ini ada di tempat yang sama, Ma'rakah Mu'tah. Saya belajar di Jordan dulu. Sempat ziarahlah semua makam-makam sahabat yang ada di sana, Syurahbil bin Hasanah, termasuk 3 sahabat yang syahid dalam perang Mu'tah ini. Dan di sanalah dimakamkan ketiga-tiga sahabat ini, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saja satu arahan strategik, tetapi juga satu khabar bahawa ketiga-tiganya nanti memang akan syahid. Ya. Dan benar-benarlah akhirnya Ja'far bin Abi Talib akan syahid. Abdullah ibn Rawahah pun yang menggantikan Ja'far pun akan syahid. Sehinggalah Khalid bin Al-Walid yang menyelesaikan perang Mu'tah ini dan bawa pulang pasukan muslimin pulang. And of course Asma binti Umais adalah watak yang menjadi tumpuan dalam cerita ni. Apabila Ja'far dan kawan-kawannya telah terkorban dalam cerita itu, dan Asma binti Umais, kalau ikut riwayat ini yang panjang, kalau atas 2-3 pendengar atas tu, Asma binti Umais sebagaimana orang biasa yang lain. Dia sedang memasak, sedang uruskan keluarga dia. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan Nabi cakap, "I'tini bi bani Ja'far." Datangkan kepadaku anak-anak Ja'far. So Asma dah, kita boleh bayangkan perasaan dia kan. Kenapa tiba-tiba ni kan Nabi datang rumah kita dan Nabi kata, "I'tini bi bani Ja'far." Datangkan kepadaku, panggil anak-anak Ja'far ke sini. Fa ataituhu bihim fashammahum wa zarafat 'ainah. Asma sebut, aku pun bawalah anak-anak Ja'far. Dalam cerita ni ada 2, sebab tu tadi saya sebut Aun tu barangkali bukan anak Ja'far, sebab dalam hadis ni kalau gabung dengan beberapa hadis yang lain yang disebutkan adalah Abdullah dan juga Muhammad. 2 anak itu yang disebutkan dalam riwayat hadis. Dibawa 2 anak dia tadi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun cium mereka, wa zarafat 'ainah. Mata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalir air mata dia. Nabi menangis. Dan ketika itulah Asma, of course Asma dah macam-macam gambaran di kepala kan. Yang terbayang apa yang berlaku ni kan. Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ma yabkika? Abalaghaka an Ja'far wa ashabihi syai'? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Adakah sesuatu tentang Ja'far dan teman-temannya yang kau tahu? Naam, aku tahu. Usibu hadzal yaum. Mereka semua telah terkorban pada hari ini. Ini adalah petikan daripada riwayat ni. Sedih kan cerita ni kalau nak dia punya emotionnya, kalau nak betul-betul rasa tu masya-Allah luar biasalah macam mana Nabi begitu simpati kepada keluarga ni. Nabi tak pergi kepada Zaid ibn Harithah kan? Maksudnya Zaid ibn Harithah pun dah ada anak dia kan? Dengan apa nama ni? Apa nama isteri Zaid ibn Harithah? Allahu Akbar. Kita dah cerita sebelum ni. Apa nama dia? Selalu saya teringat nama Asma juga. Siapa nama isterinya? Apa dah saya? Mesti ada yang komen ni. Siapa Zainab. nama? Bukan, isteri Zaid. Siapa nama tu? Allah yang jaga Nabi waktu Nabi kecil tu. Muaiman. Ummu Aiman. Ummu Aiman. Terima kasih. Okey, saya lupa pula. Okay. So Zaid ibn Harithah pun terkorban kan. Kenapa Nabi tak pergi kepada Ummu Aiman? Sebab Ummu Aiman masih ada. Kenapa Nabi tak pergi kepada siapa nama tu? Hibbu Rasulillah, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid kan anak Zaid, kan? Lagilah dia anak tunggal. Maksudnya dia lebih akan tersentuh lah kan. Cuma kenapa Nabi pergi kepada keluarga Ja'far? Sebab Ja'far ni special. Zaid ibn Harithah, Ummu Aiman dan juga anak dia Usamah bin Zaid dah lama mendapat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ja'far ni baru je nak rasa. Baru je Nabi nak raih, sebab Nabi tak pernah jumpa kan anak-anak Ja'far kan. Anak-anak buah pula. Dia macam, kalau anak kepada sepupu dipanggil apa? Saya pun tak tahu istilah dia kan. So anak-anak Ja'far kan Nabi tak pernah jumpa. Semuanya lahir di Habsyah. Kan? Nabi tak pernah jumpa. Dan kali ini Nabi baru saja jumpa mereka dan Ja'far telah meninggalkan umat Islam, meninggalkan Asma binti Umais dan 3 ataupun 2 orang anaknya tadi. Ini hadis yang pertama tentang itu, tapi ada hadis lain yang melengkapkan riwayat ini. Ini ada hadis yang lain. Nabi cakap, "Ud'u ilayya al-halaq, faji'u bil halaq, fahuliqa ru'usana." Selepas Nabi panggil anak-anak Ja'far, Nabi panggil orang untuk cukur kepala kepada mereka. Dan bayangkan ketika itu Nabi SAW terus sebut, "Amma Muhammadun fashubihu ammina Abi Talib." Muhammad tu bukan Nabi Muhammad tu anak Ja'far lah. Nabi kata, Muhammad ni muka dia sama macam Abu Talib. Wa amma Abdullah fashabihu khalqi wa khuluqi. Tapi Abdullah ni
rupa dia dengan sikap dia sama macam aku. So, very unik dia punya dialog ni kan. Apa lagi yang kita faham kalau bukan ini cara Nabi SAW untuk kamu faham bila jumpa orang-orang yang baru kematian orang tersayang kan. Kita lagi ni anak-anak kecil kan. So ini pengalaman yang sangat berat lah, dan alangkah dahsyatnya Nabi SAW dalam sedih Nabi SAW, dalam hibur Nabi SAW, masih ada ruang untuk menggembirakan anak-anak kepada Ja'far, termasuk Asma binti Umayyah sendiri. Dan Nabi terus angkat tangan dan doa, Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi. Ya Allah, tolong gantikan Ja'far. Ukhluf kat sini maksudnya gantilah. Khalifah maksudnya ganti. Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi. Ya Allah, gantikan Ja'far untuk keluarganya. Maksudnya apa? Itu kan doa yang Ummu Salamah baca juga kan sampai dia bernikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajurna fi musibatina wa khlif lana khairan minha. Lebih kurang doa tu. Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi. Sebab of course kehilangan Ja'far adalah kehilangan seorang ketua keluarga, anak-anaknya masih kecil. Wa barik li 'Abdillah fi safqati yamini. Kenapa disebut Abdullah ibn Ja'far saja? Wallahu alam, ada macam-macam tafsiran, tapi kita fokus kepada doa itu sajalah ya. Nabi doakan agar semua yang dilakukan oleh Abdullah ibn Ja'far ni semuanya berupa barakah. Nabi baca ulang 3 kali doa ni. Doa yang sangat pendek tapi Nabi ulang 3 kali, menunjukkan Nabi sangat harapkan agar ada orang yang boleh membela keluarga ni. Dan kita pun tahu siapa yang akan datang yang akan membela keluarga ni kalau bukan Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq akan menggantikan posisi Ja'far ibn Abi Talib. Itu je kan. Dan kemudian faja'at ummuna. Ketika itu Asma binti Umayyah pun datang. Barangkali dia ada buat kerja dia apa. Dan ketika itulah dia disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ailata takhafina alaihim. Barangkali kamu wahai Asma binti Umayyah, kamu takut akan nasib kamu kerana kamu kehilangan suami, dan anak-anak kamu ni menjadi anak yatim kerana ayahnya meninggal dunia. Dan Nabi sebut, wa ana waliyuhum fid dunya wal akhirah. Kamu jangan risau kerana aku adalah penjamin mereka di dunia dan akhirat. Kita tak tahu apa lagi doa ataupun harapan yang sebaik ini yang boleh diterima oleh mana-mana orang atas muka bumi. Apatah lagi diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jamin dunia akhirat untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Ja'far ibn Abi Talib. Okay? So luar biasa cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ja'far dan waris-warisnya. Dan Nabi sampai sebut, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum aw amrun yushghiluhum. Tolong masing-masing bantu cukupkan keperluan makan minum keluarga Ja'far. Sesungguhnya mereka telah disibukkan dengan berita kesyahidan Ja'far. So ini adalah dalil yang kalau ikut dalam perbincangan fiqh, kan biasa orang meninggal dunia kan, tak tahulah, budaya kita sebenarnya ada banyak yang bagus. Tapi salah satu budaya di alam Melayu yang popular adalah budaya kita jamu orang bila keluarga kita meninggal dunia kan. Dia bagus dari sudut sedekah, tetapi dari sudut budaya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat di Madinah adalah Nabi terbalikkan benda tu. Kitalah yang kena bela dia. Sebab ada banyak sebab kenapa kita kena bela dia. Emosinya belum stabil lagi, kemudian ni soal faraid pun satu juga kan, nak guna duit siapa? Takkan nak guna duit suami tu pula, kan nak guna duit waris, habis kesianlah waris tu, dah lah baru kehilangan ahli keluarga mereka, tiba-tiba kena keluar duit pula. So ada banyak sebab, dan Nabi cipta budaya ni, Nabi mulakan budaya ini untuk mereka yang kehilangan orang tersayang. Kita yang kena bantu berikan keperluan makan minum, bukan sekadar makan minum lah kan, everything, apa saja yang boleh meringankan dan membantu family itu, kita pergilah bantu mereka. Dan satu Madinah terlibat mengasihi keluarga Ja'far ibn Abi Talib sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kempenkan kepada mereka semua. Ada lagi Abdullah ibn Ja'far, ada satu hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita boleh faham tak Nabi punya karakter? Luar biasa. Saya rasa saya yang apalah kesibukan kita pun kan. Tapi kita macam, alah malaslah nak fikir pasal budak-budak ni. Dia macam, aku ada banyak benda lain lah nak buat. Takkan nak kena sibuk dengan kau kan. Nabi SAW, of course Nabi ada anak Nabi sendiri. Nabi ada ramai kanak-kanak dekat Madinah ni. Bukan ada anak Ja'far je. Tapi Nabi SAW tetap ada masa untuk anak Abdullah Ja'far, iaitu Abdullah. Nabi sebut kepada dia, hani'an
laka ya Abdullah ibn Ja'far. Untung kamu, bahagialah kamu wahai Abdullah ibn Ja'far. Ayah kamu sedang terbang bersama malaikat di langit sana. Sebab Ja'far ni gelaran lain dia adalah Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang berkepak. Sebab kalau ikut perincian cerita perang Mu'tah tu, lengan dia dua-dua tu putus dalam medan jihad, parahlah kecederaan dia, sehingga dia digelar Dzul Janahain ataupun At-Tayyar, yang memiliki dua kepak. Sebab ada tangan, maka ada kepak yang diterbang. Bahkan syahid pun, orang-orang yang syahid ni, dia punya ruh akan bertembangan kan, di jannah, sepanjang sebelum apa nama ni, hari kiamat lah. So ruhnya akan bertembangan di syurga, menantikan berlangsungnya hari kiamat. Samalah dengan kisah Ja'far ibn Abi Talib. Dan Nabi ceriakan Abdullah ibn Ja'far. Memang sedih kematian ayah, tapi kalau kematian ayah itu memang satu keuntungan, maka lebih baik ayah itu pergi. Kan? Itu antara perkara yang akan menenangkan anak-anak Ja'far ibn Abi Talib. Sebab ayah akhirnya akan meninggal dunia juga. Alangkah untungnya ayah meninggal dunia dalam keadaan syurga itu pasti untuk dia. Okay. Ni satu kisah yang menarik. Kalau belajar tentang fiqh haji, fiqh umrah, jumpalah cerita ni. Iaitu Asma binti Umais ada cerita yang special bila dia melahirkan anak kepada, kita dah sebut tadi, dia akhirnya menikah dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menyertai haji wida' dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Umais pun join juga. Dan ketika kedua-duanya di sana, Asma ni syarat mengandung. Bayangkan haji syarat mengandung. Barangkali dah minggu 34 dengan atas aku sebab anak tu survive kan. Kalau premature punya anak zaman tu payah nak survive kan. Annaha waladat Muhammad ibn Abi Bakar bil Baida, fa dzakara dhalika Abu Bakar bil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Umais melahirkan Muhammad ibn Abi Bakar di Baida. Baida ni nama tempat. Secara spesifik nanti bolehlah Google Ada dalam riwayat lain kata bisyajarah. Dilahirkan di satu pokok dekat sekitar kawasan barangkali Mina ataupun di mana-mana tempatlah orang nak tunai haji kan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abu Bakar tu tanya juga sebab darah nifas kan. Bila dalam keadaan nifas, kos sebagaimana haid, dia adalah larangan-larangan tertentu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penjelasan untuk darah nifas berbeza dengan haid. Bukan beza dengan haid. Kalau dalam kes nifas, ketika sedang berihram, ketika sedang tunai haji, Nabi jawab apa? Murha faltaghtasil thumma tuhil. Nabi sebut, suruh dia bersihkan diri, kemudian teruslah laksanakan ibadah haji. Sebab nifas, keadaan nifas tidak melarang seseorang untuk melakukan semua rukun-rukun haji kecuali yang terlaranglah secara syariat, iaitu solat. Solat memang dilarang kepada mereka yang dalam keadaan nifas, dan of course tawaf sama juga, sebab tawaf adalah solat tapi boleh bercakap-cakap kan. Dan sa'i sekali lah, sebab mana boleh sa'i kalau tak tawaf. Maka secara teknikalnya jadi kelas fiqh pula. Fiqh nanti bolehlah bincang topik lain. Tapi secara teknikalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Asma binti Umais buat saja semua rukun yang ada kecuali yang tak boleh dibuat kerana dalam keadaan nifas. Itulah nifas tidak menyebabkan ihram itu terbatal. Jadi satu perkara yang unik dan ada pelajaran yang best dekat sini. Iaitu bagaimana kadang-kadang kita ada satu perasaan yang saya tak tahulah benda ni real atau tidak. Mungkin siapa yang para wanita lah kot yang boleh nak pastikan benda ni betul atau tidak. Sebab saya membayangkan kita dah jauh-jauh kan, dah dapat giliran pergi haji. Lepas tu kita dah penat-penat laburkan duit untuk pergi haji atau umrah. Tiba-tiba sampai di sana lah tiba-tiba datang menstrual cycle kita, ataupun tiba-tiba salin ke apa kan. So, kadang-kadang kita ada satu perasaan tak sedar tu. Macam fikir, Allah, kenapalah Allah uji aku macam ni. Kan? Tapi dalam kes Asma binti Umais, kan? Dan bahkan Aisyah sendiri pun, dia pernah tunai. Dalam haji wida ni, Aisyah binti Abi Bakar, isteri Nabi SAW, dia pergi ke sini dalam keadaan haid. Maksudnya apa? Haid dia datang ketika haji wida ni berlangsung. Okay? So, adakah rugi? Dan teknikalnya, bila Nabi reply begitu, maksudnya apa?
jangan menyalahkan apa yang berlaku kepada kamu secara biologikal. Kamu kena melahirkan anak, melahirkan zuriat. Itu pun satu kemuliaan juga. Dan kamu datang haid, satu kitaran biologikal yang telah Allah tentukan. Itu tidak menandakan Allah menghinakan kamu atau Allah menyusahkan kamu. Kalau kamu mampu selesaikan haji dalam keadaan begitu, maka selesaikan. Tak selesai pun tak apa. Kerana kamu tetap mendapat pahala azam untuk melaksanakan haji. Kan kita tahu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamma bi hasanatin falam ya'malha, kan? Maka dia, apa terjemahan dia, siapa yang berazam nak buat satu kebajikan, sungguh-sungguh nak buat, tapi dia terhalang untuk melakukan benda tu, melakukan kebajikan tu, maka dia tetap mendapat pahala tu. Sama macam Uthman ibn Affan, dia nak join dah perang Badar, tapi kerana Ruqayyah sakit, maka dia terpaksa tak pergi perang Badar. Dia tetap dapat pahala tu. Dia tetap dapat kelebihan menjadi ahli Badar. Walaupun dia tak pergi perang Badar, sebab dia terpaksa menjaga Ruqayyah yang sakit. So mereka yang barangkali tiba-tiba datang haid ketika nak tunaikan umrah ataupun haji, tiba bersalin ke apa kan. Biasa haid lah yang paling besar kan, yang paling menakutkan sekali. Yang kita sangka macam habislah segala usaha dan pelaburan itu tak berbaloi. Tapi kalau ikut dalil tadi menandakan, pahala kamu tak hilang pun. Ganjaran kamu tak hilang pun. Tak kisahlah orang tak letak hajah dekat depan ke kan, sebab tak selesai haji, tapi kurang-kurang kita tetap mendapat ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Allah tetap beri kelebihan kepada mereka yang memang betul-betul berazam nak buat amalan itu, cuma terhalang disebabkan oleh sebab-sebab yang tak boleh nak dihalang. Sebagaimana haid, sebagaimana dalam kes Asma binti Umais, dia melahirkan Muhammad ibn Abi Bakar ketika tunaikan haji. Okey. Apa lagi? Banyak lagi ya. Berapa? Okey, 2 slide. Okey. 11 minit. Nanti saya tengok. Saya tak tengok lagi soalan-soalan yang ada. Boleh tanya terus ataupun apa sajalah yang nak komen ke apa. Kita tengok nanti di hujung insya-Allah. Mughayyabah. Ini saya cuba korek-korek jumpa hadis ini, hadis tentang Asma binti Umais, sebab saya rasa cerita Asma ni tak banyak sebenarnya. Tapi rupanya bila korek-korek tu, kita jumpa ada cerita-cerita yang menarik, kita boleh ambil pelajaran juga. Satu cerita yang mungkin tidaklah begitu dekat dengan tema kehidupan Asma binti Umais, tapi dia menarik untuk kita belajar kerana Asma binti Umais menjadi punca kepada satu syariat yang melarang perempuan yang mughayyabah ni. Mughayyabah nanti saya urai apa dia. Perempuan yang mughayyabah mula dilarang untuk para lelaki jumpa dia kecuali dengan ada suami dia. Hanya berlaku ketika Asma berada dalam situasi itu. Maksudnya cerita ini menjadi sebab syariat itu berlaku. Boleh belik perkataan saya. Cerita Asma binti Umais ni menjadi sebab kepada larangan itu berlaku kepada perempuan yang mughayyab. Nanti saya cerita apa dia. Okay. Satu hari, nafaran min Bani Hashim. Ada beberapa orang daripada Bani Hashim. Dakhalu ala Asma binti Umais. Mereka datang bertemu dengan Asma binti Umais. Fadakhala Abu Bakar As-Siddiq wa hiya tahtahu yawma idzin fara'ahum fakariha dhalika. Kemudian tak lama lepas tu Abu Bakar pun pulang, dan bila dia melihat ada orang dekat dalam rumah dia, tak sama ada kat rumah dia, sebab dakhalu kat situ dengan maksud mereka masuk, ya. Boleh jadi rumah ataupun mereka tak semestinya masuk rumah, boleh jadi masuk majlis Asma binti Umais, ya. Boleh jadi jumpa kat luar saja. Cuma mereka berkerumunlah bertemu dengan Asma binti Umais. Bila Abu Bakar lihat keadaan itu, fakariha, dia tak suka. Wa dzakara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pun cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lam ara illa khairan. Aku melihat benda ni, perasaan ni tak sedaplah. Tapi apa yang dilihat itu lam ara illa khairan. Aku tak nampak yang buruklah, cuma hati aku tak sedap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun terus sebut, innallaha qad barra'aha min dzalik. Maksudnya apa? Kalau kamu menyangka perbuatan itu Asma binti Umais, iaitu isteri kamu, buat perbuatan yang tak baik, kamu kena tahu yang Allah Ta'ala telah menyelamatkan dia daripada melakukan benda itu. Maksudnya apa? Kamu jangan sangka benda-benda buruk kepada Asma binti Umais. Sebab Asma binti Umais tak buat apa-apa. Okay? Allah confirmkan benda itu. Nabi beritahu kepada Abu Bakar. Summa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar. Apa saja peristiwa yang melibatkan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini peristiwa besar. Sebab mimbar ni tempat berkhutbah. Hanya bila ada nak legislate ataupun nak letakkan peraturan-peraturan yang besar,
ataupun ketika Nabi nak ceritakan tentang asyratus saah, tanda-tanda kiamat, cerita-cerita akhir zaman, hadisul fitan, banyak Nabi sebutkan di atas mimbar. Ini yang menarik tentang hadis akhir zaman. Nabi banyak sebut dekat atas mimbar. Benda yang besar. Dan ini salah satu benda yang besar lagi. Nabi naik ke atas mimbar Nabi SAW dan Nabi sebut, La yadkhulanna rajulun. Dia ada dah lah la dekat depan tu, jangan tu dah besar dah. Yadkhulanna, nun yang bersyaddah itu menandakan menandakan betapa seriusnya arahan ini. Sesungguhnya jangan rajulun, seseorang lelaki ataupun ramai, seorang pun problem atau lagi ramai, ba'da yaumi hadha, selepas hari ini jangan mana-mana lelaki masuk ataupun bertemu ala mughayyabatin. Jangan bertemu dengan seorang perempuan yang telah bernikah. Kecuali kalau bersama dengan perempuan itu suaminya. So, itulah maksud mughayyabah. Itu seorang isteri yang dia keseorangan. Suaminya barangkali musafir, suaminya barangkali pergi kerja, suaminya barangkali ada urusan. Dan kalau kamu ada urusan dengan perempuan itu, iaitu isteri kepada seseorang, kalau kamu nak jumpa dengan dia, kalau kamu seorang pun, kena pastikan suami dia ada. Baru kamu boleh bertemu dengan dia. Ini menarik untuk kita huraikan, cik. Sebab apa tahu? Ini zaman moden kan, yang kebanyakan perempuan pergi bekerja dan sebagainya. So macam mana kita nak apply hadis ini kepada situasi kita di pejabat? Para perempuan, menantu kita, menantu perempuan kita bekerja, ataupun menantu lelaki kita bekerja dan dia ada bergaul dengan perempuan di luar sana, isteri-isteri orang lain. Dan saya pun sama. Bahkan perempuan sekarang pun sama kan. Dengan maksudnya mughayabah lah. Dari sudut yang ikut kelas ni, ikut kelas ni seorang-seorang. So macam mana kita nak apply hadis ini dalam kehidupan kita sekarang? Hadis ni sangat dekat dengan isu ikhtilaf, isu percampuran antara gender ni yang syariat telah meletakkan beberapa standard lah untuk menjaga kemuliaan para wanita khususnya. Kerana pada zaman jahiliah mereka tidak pernah ada masalah dengan benda ni. Untuk kita faham kenapa para sahabat dia selambur, bukanlah selambur, sebab memang benda tu bukan dalam syariat pun asalnya. Dan orang jahiliah biasa je buat benda tu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, dia ni ada satu sense, ada satu naluri keislaman yang sangat mendalam. Dia ada satu rasa tak selesa bila dia melihat pandangan tu. Orang-orang jahiliah lain, dia selambur, dia tak kisah. Lantak lah kan. Sebab dia pun dengan orang lain, dia buat macam tu. Kan? Abu Bakar As-Siddiq, dia ada satu rasa keimanan yang sangat tinggi. Dia rasa tak selesa melihat pandangan itu. Dia mengadu kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi legislate, Nabi letakkan satu syariat baru, iaitu lepas ini tak boleh lagi mana-mana lelaki nak bergaul, nak bertemu dengan seorang perempuan, seorang isteri ketika suaminya tak ada. Dengan maksud apa? Ini adalah isu ikhtilaf. So di office, di mana-mana, di tempat awam ke, kadang-kadang kita tak perasan bab ikhtilaf ni. Ikhtilaf ini berlaku secara intentional. Maksudnya apa? Memang betul-betul ada urusan. Ikhtilaf yang kedua adalah ikhtilaf yang di apa? Kalau naik train ke, naik LRT ke, itu pun berlaku ikhtilaf juga. Tapi ikhtilaf ni maksud kat sini ikhtilaf yang lebih khusus lagi, iaitu memang ada sebab-sebab khusus, iaitu nak ada urusan, ada hajat. Dan para lelaki Banu Hashim ni ada hajat dengan Asma binti Umais, dia jumpa. Itu pun Nabi letakkan syarat, kena ada suaminya. Okay. So apa syaratnya? Kalau ikut dalam syarah, selagi fitnah itu masih terkawal, maka terkawallah situasi tersebut. Tapi kalau fitnah, isunya adalah fitnah. Kalau ia boleh mengundang fitnah, maksudnya mengundang persepsi tak baik orang kepada situasi tersebut, ataupun mengundang satu berpotensi untuk berlaku benda-benda yang bertentangan, benda-benda yang maksiat, maka itu terlarang. Tapi kalau dalam situasi memang itu adalah urusan di tempat yang memang tempat itu memang tempat untuk berurusan awam, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah ketika Asma binti Yazid yang lepas, Asma binti Yazid berseorangan bertemu dengan Nabi SAW dengan sahabat yang lain, seorang-seorang, tapi pertemuan itu di masjid. Sebab lokasinya lain. Dalam kes Asma binti Umais ni, kalau ikut dalam syarah, antara tafsirannya, mereka ni datang rumah Asma binti Umais. Rumah Asma binti Umais ni rumah private property. So tempat-tempat yang bukan biasa berlakunya urusan-urusan awam, itu yang terlarang dalam hadis ini. Supaya kita faham. Tapi yang paling utama dalam cerita ini adalah bagaimana Asma juga menjadi punca muncul satu syariat dalam Islam, menunjukkan
dia telah menjadi asbab lah kepada turunnya satu syariat yang mulia, iaitu larangan dan juga standardization bab ikhtilat ini dalam agama kita, yang barangkali saya tak tahu, saya tak pernah bekerja dengan company yang bercampur-campur sangat. Bukan maksudnya jangan pergi kepada company yang bercampur-campur non-Muslim dengan Muslim, tapi setakat kadang-kadang kita pergi camp, training ke apa, kadang dengan orang-orang yang non-Muslim, yang barangkali mereka tidak terikat dengan syariat macam kita. Kadang-kadang pergaulan tu tak terkawal dan kita pun jadi terkejut. So, kita kena tahu bahawa itu adalah kelebihan syariat kita yang sangat menjagalah tata cara pergaulan antara lelaki dan perempuan, terutamanya yang dah bernikah, terutamanya. Dan last akhir sekali, ini slide terakhir, iaitu akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun wafat. Dan kewafatan Abu Bakar As-Siddiq ialah bermula dari zaman Umar Al-Khattab, dan ketika itulah tazawwaja Ali Asma binti Umais. Ali telah bernikah dengan Asma binti Umais. Fatafakhara ibnaha. Dua orang anak Asma binti Umais ni, kita boleh bayang ragam anak-anak ni macam-macam kan. Dan Asma binti Umais ada dua orang anak yang buat ragam pada ketika ini, iaitu Muhammad ibn Abi Bakar, anak kepada Abu Bakar, dan Muhammad ibn Ja'far, anak kepada Ja'far. Dua-dua nama Muhammad. Faqala kullu minhuma. Kedua-dua orang ni cakap, ana akramu minka wa abi khairum min abika. Aku lebih baik daripada kamu, aku lebih mulia daripada kamu, dan ayah aku lebih baik daripada ayah kamu. Asma ketika ini dah tua, dah mungkin umur dah capai 50-an kot umur Asma binti Umais, dan anak-anak dia pun dah mendewasa. Dan ini bukan pergaduhan ragam anak kecil-kecil, ini ragam anak yang dah mula dewasa ni. Sebab Muhammad ibn Abi Bakar, Muhammad ibn Ja'far dah senior dah, dia bukan kanak-kanak lagi. Tapi di sinilah Ali bin Abi Thalib sebut, faqala laha Ali iqdi bainihima. Selesaikanlah pergaduhan antara mereka ni. Okay. Ini poin yang menarik ni. Kadang kita ibu-ibu yang kita dah tua lah kan, dan kita ada menantu kita, kita ada anak kita, dah dewasa lah. Selalu kadang kita sebut tak apalah, dia dah besar, dah pandai-pandai lah. Kalau kita tengok kehidupan para sahabat dan Nabi SAW sendiri, mereka masih ada satu rasa tanggungjawab kepada anak-anak walaupun anak itu dewasa. Dalam masa yang sama, mereka sangat jaga line tu supaya tidak mengganggu boundary kuasa tu. Apa saya nak sebut bahasa mudahnya. Sebab anak-anak ni bila dah dewasa, dia ada satu perasaan dia berkuasa terhadap diri dia dan pasangan dia dan keluarga dia. Dia tak suka kalau ada orang interrupt kuasa tu. Okay? So dalam kes anak-anak Asma binti Umais yang dah dewasa pun, dan dia bernikah dengan Ali bin Abi Thalib yang juga dah dewasa. Okay? Barangkali Asma lagi tua daripada Ali. Saya pun tak tahu mana yang lebih tepat. Tapi kita boleh jangka Asma barangkali lebih tua sikit daripada Ali bin Abi Thalib. Sebab Asma kan bernikah dengan Ja'far, abang kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Ali kan masih kanak-kanak ketika Ja'far tu dah berkahwin. Kita boleh bayangkan, jauh umur mereka ni kan. Dan Ali sudah mula senior. Anak-anak Asma, Muhammad ibn Abi Bakar, Muhammad bin Ja'far ni bergaduh. Bergaduh atas sebab kebanggaan. Tafakhara. Dia rasa bangga dengan ayah masing-masing. Dan dia rasa ayah saya lebih bagus daripada ayah kamu. Dan Asma sebut kepada mereka berdua, ma ra'aitu syabban minal arabi khairan min Ja'far. Asma sebut, beritahu kepada anak yang pertama, kepada anak Ja'far, ma ra'aitu syabban, tidak ada seorang pemuda dalam kalangan orang Arab ni yang lebih baik daripada Ja'far. Maksudnya apa? Kalau kamu nak kata ayah kamu tu bagus, ya memang. Aku bernikah dengan dia, ketika itu kami masing-masing syabban, masih muda, remaja, muda lah, bukan remaja kan, muda. Dan aku tidak bertemu dengan seorang lelaki yang mulia, lebih baik daripada dia ketika dia muda-muda dulu. Wala ra'aitu kahlan khairan min Abi Bakar. Dan Asma binti Umais bernikah dengan Abu Bakar ketika Abu Bakar sudah tua. Tua tu maksudnya dah masuk umur 50-an lah. Dan aku tidak pernah melihat seorang dewasa yang lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. So kedua-dua ayah ni mendapat kemuliaan yang spesifik oleh Asma binti Umais untuk meredakan pergaduhan mereka. Dan ini satu perkara yang unik, bagaimana ibu yang mulia ini masih disibukkan dengan perkelahian dan juga gaduh-gaduh ataupun ragam anak-anak yang sebenarnya dah dewasa dah pun, tapi dia masih ada satu rasa tanggungjawab untuk menyelesaikan
masalah-masalah tersebut tanpa mengganggu ataupun menyebabkan mereka rasa rimas, diganggu oleh ibu yang sebenarnya kami kan dah besar. Tapi Asma berjaya untuk mengawal situasi itu. Dan ini adalah cerita terakhir kita tentang Asma binti Umais. Dari sudut riwayat yang saya rujuk, Asma binti Umais akan meninggal dunia pada era Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maksudnya selepas Ali ibn Abi Talib kan dibunuh, Ali ibn Abi Talib akan dibunuh oleh Abdul Rahman ibn Muljam, seorang seorang ekstremis Khawarij, dan Asma binti Umais akan meninggal dunia selepas itu. Tidak ada peristiwa-peristiwa besar yang saya temui, maksudnya Asma binti Umais bukan watak yang sebagaimana sahabat lain yang kita sebut sebelum ni yang agak vokal, agak terlibat dengan medan juang ke apa kan. Tapi Asma binti Umais ni adalah satu model sahabiat yang tetap mendapat kedudukan mulia dan istimewa, tapi dia menjadi watak yang kerumah sikit, berbeza dengan watak Asma binti Yazid sebelum ni kan. Asma binti Yazid banyak keluar, banyak terlibat di medan, banyak menjadi wakil para muslimat. Asma binti Umais pula banyak berperanan di rumah. So untuk kita faham, kadang-kadang kita rasa yang perempuan, terutama zaman moden ni, kita rasa perempuan itu lebih baik mempertahan vokal, berdikari, independen. Ini bahasa-bahasa sekarang kan. Tapi kalau kita lihat model para sahabiat di era Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perempuan yang vokal, ada perempuan yang independen, dan ada perempuan yang duduk di rumah, ada perempuan yang besarkan anak. Bahkan Asma binti Umais, dia ada 3 suami dan ada berapa ramai anak dia ada. Dia banyak mentarbiyah anak-anak dia, ya. Dan Zurat menjadi Zurat yang saleh dan salihah. Okay. So peranan paling besar Asma binti Umais adalah di rumah, dan dia tetap merupakan seorang perempuan yang mulia. So baik di luar ke di dalam ke, semuanya boleh menjadi punca kemuliaan seorang perempuan di zaman moden ni. Yang penting kita kena memilih mana yang paling tepat dari sudut situasi kita masing-masing lah. So itu adalah kisah Asma binti Umais yang saya rasa boleh diceritakan. Ada beberapa maklumat lagi saya tak masukkan dalam ni sebab saya rasa cerita itu cerita yang mungkin sekadar melengkapkan data tentang Asma binti Umais, tapi yang ada pelajarannya adalah apa yang saya ceritakanlah sepanjang kelas kita ni. Wallahu alam. Masa jom kita bincang dan tengok soalan-soalan yang ada. Alhamdulillah, setakat ni tak nampak ada soalan lagi Ustaz dalam chat. Banyaknya komen. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi saya terganggu sedikit ada call. Ibu kepada Asma Hindun bintu Auf, adakah dia adik-beradik kepada Abdurrahman Auf? Saya akan jawab sekarang bahawa saya tak cek. Saya tak cek, saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya maklumat yang saya ada sekarang saya tak tahu. Saya rasa saya boleh cek dan saya try bagi jawapan next class kan. Okey, maklum Ustaz. Terima kasih. Saya tak siap. Tapi secara teknikal kan Abdul Rahman ibn Auf, dia Quraisy, dia Quraisy. Hindun binti Auf, bukan Quraisy. So saya punya hipotesis adalah dia bukan keluarga yang sama lah, walaupun nama sama kan. Sebab Abdul Rahman memang Quraisy. Dan Hindun bukan Quraisy, dia Khash'am tadi saya sebut. Khas'am. Allah alam, nanti kita tengok maklumat next week insyaAllah. Kalau tak ada soalan, saya ni Puan Syida punya request lama dah ni. Ada satu soalan yang Puan Syida ada lagi tak ni? Yang Puan Syida tanya dekat mesej kan sebelum ni. Saya suka sebenarnya dapat soalan-soalan daripada puan-puan ataupun sesiapa lah yang sudi bertanyakan soalan. Terima kasih sebab ada kepercayaan pada saya juga. Tak lupa Ustaz, ada satu soalan. Ada soalan ni, soalan yang video tu, video Ali bin Abi Talib yang dia makamkan, dia uruskan jenazah Fatimah. Dan dikatakan Nabi sambut jenazah tu, dia nampak tangan. Oh ya. Tengok. Itu yang Ustaz.
Okay, so setakat ni ini cabaran sebab tu saya tengok para ulama yang mengarang kitab kitab sahih, mereka buat kerja yang lebih tak adalah senang, lebih mudah berbanding dengan para ulama yang menulis kitab-kitab du'afa. Du'afa tu maksudnya apa? Menghimpunkan hadis-hadis dhaif dan hadis maudhu'. Dan maudhu'at, kita ada kitab maudhu'at. Ada kitab hadis yang dinamakan du'afa, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dhaif. Ada kitab hadis yang dinamakan maudhu'at, menghimpunkan hadis-hadis maudhu'. So kerja untuk confirmkan benda tu maudhu' lebih payah daripada confirmkan benda tu sahih. Sebab apa? Sebab cerita palsu ni dia tidak ada batas. Maksudnya dia tak boleh nak hadkan. Semua orang boleh buat cerita palsu. Tapi bila dah nak tahu hadis itu sahih atau tidak, hadis sahih ni, bila dah ada matannya, dah ada sanad dia, dia senanglah nak semak. So cerita yang Puan Syida kongsikan di WhatsApp sebenarnya, ada orang tanya kan, dia video lah kan, video yang entah tak ada riwayat, tak ada matan, sanad apatah lagi, maka dia menyebabkan saya tergaru-garu kepala juga. Saya try segala macam keyword saya keluarkan untuk jumpa riwayat tu, tapi saya tak jumpa. Itu yang peliknya, saya tak jumpa. Dan saya boleh jamin satu perkara, terlalu banyak benda yang saya boleh pastikan bahawa itu adalah cerita yang memang direka-reka. Walaupun saya tak jumpa dalam maudhu'at. Para ulama biasa gunakan perkataan ni, la aslalaha. La aslalaha ni maksudnya apa? Tak jumpa. La aslalaha ni maksudnya memang tak jumpa asal usulnya. Kat mana asal usul cerita ni? Dan biasanya para ulama bila satu cerita tu tak jumpa asal usulnya, secara automatik dia akan tergolong dalam kalangan hadis-hadis yang maudhu', hadis yang direka. Kalau cerita tu cerita sahih, dia kemungkinan besar cerita tu ditemui dalam kitab-kitab yang terkini, kitab-kitab yang ditulis kemudian. Lepas tu para ulama sirah selalu komplain benda yang sama. Kenapa buku sejarah ni semakin jauh ke depan semakin banyak pula cerita dia? Sepatutnya cerita tu maintain lah kan. Apa yang kita dapat daripada generasi pertama. Dia maintain lah dia punya volume dia tu. Kenapa bila semakin ke hujung ni semakin tebal pula buku sejarah? So itu soalan dia. So saya boleh pastikan cerita tu setakat saya semak, setakat yang saya boleh pastikan tak jumpa sumbernya daripada mana, apatah lagi tidak disertakan dalil riwayatnya apa. Yang saya jumpa bila saya cuba baca tentang cerita Fatimah wafat, memang banyak sangat versi yang telah dimaudhu'kan oleh para ulama hadis. Ada banyak sangat. Bahkan kalau cerita tentang Fatimah dimakamkan, ada pernah dengar kan? Fatimah ni dia meninggal dunia, dimakamkan pada waktu malam, dikebumikan oleh Ali, Hasan, Hussein. Dan ini pun dah berikan satu gambaran dah siapa yang buat cerita ni. Dan dikatakan Fatimah ni dia rahsiakan makamnya di mana kerana dia benci kepada Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Dia tak nak yang lain-lain tu tahu. Dan of course itu reflect dia lah, iaitu orang Syiah lah yang gunakan kepentingan cerita-cerita ini untuk kelebihan mereka. So Allah Adam, setakat yang saya boleh pastikan sekarang, la aslalaha, tidak ada asal usul, by default dia direka oleh orang-orang yang ada kepentingan. Dan semestinya Syiah lah yang berkepentingan. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah bukan maksudnya kita tidak akan puji Ali bin Abi Thalib, kita tak puji Fatimah. Cumanya kita tidak perlukan hadis-hadis, dalil-dalil yang direka-reka untuk memberikan kemuliaan kepada mereka. Mereka telah mulia pun dengan segala hadis sahih yang ada. Tak perlu tambah. Dan orang yang memerlukan hadis-hadis maudhu' ni adalah golongan yang berkepentingan sebab mereka ada tujuan lain. Mereka nak burukkan Abu Bakar yang mengabaikan jenazah Fatimah. Mereka ada kepentingan untuk memburuk-burukkan jenazah Umar yang sebenarnya Nabi tak nak pun. Nabi nak Fatimah yang duduk sebelah Nabi di makam Nabi tu, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Inilah tujuan mereka. Mereka cerita tu kan Abu Bakar dengan Umar yang duduk sebelah makam Nabi kan. Tapi Fatimah tak duduk kat situ. Maka mereka cakap kerana Fatimah ni yang Nabi nak duduk sebelah Nabi, bukan Abu Bakar dengan Umar. Ini tujuan Syiah lah bila mereka cerita begitu. Maka Nabi yang sambut jenazah Fatimah dekat bawah, Ali nampak tangan Fatimah, tangan Nabi SAW. So berjaga-jagalah. Dan kalaulah okeylah, let's say lah kalau okeylah, kalaulah dhaif pun maksudnya dia tak confirm maudhu'. Ada cerita-cerita ni kadang-kadang kita
dah tak tahu dah apa kepentingan nak tahu cerita tu. Fatimah telah mendapat banyak kemuliaan lain dah. Dia tak perlukan tambahan lagi. Kalau hadis tu dhaif pun tidak ada kepentingan lebih pun untuk kita lebih menghargai Fatimah binti Muhammad. So itu cukup. Ya. Ada soalan ni, Hindun binti Auf ya. Nama bapa Hindun, ibu Asma tu Auf. Fa. Hindun binti Auf. Fa. Bukan Aus. Okey. Okey, Ustaz. Yang nama bapa Hindun tu saya rujuk dalam buku Ustaz Luqman ni dia tulis Aus. Sudah, jom kita tengok sekarang. Oh tu. Adalah kita gunakan internet. Hindun Auf bukan Aus. Cuba tanya Ustaz Luqman. buku apa tu? Buku apa? Asam garam makan Garam. dengan Nanti saya tanya Ustaz Luqman. Tapi saya semak Auf. Okey. Nanti saya okey. Nanti saya tanya Ustaz Luqman. Boleh bincang dengan Ustaz Luqman nanti. Kita dengan Ustaz kena bincang. Sebab anak murid bertanya soalan. Boleh. Kita tengok. Tapi yang saya semak ni kalau ikut dekat Google lah ni saya makan paling laju sekali. Dia Auf, Hindun binti Auf. Tapi saya tengok sekali lah. Dia tanya Ustaz Luqman. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Alhamdulillah hari ini kita telah mengenali seorang lagi sosok tubuh, seorang wanita. Kita semua kebanyakannya wanita untuk mencontohi apa yang telah dilalui oleh para sahabiah ni. Dan apa yang saya dapat daripada kuliah hari ini, pertamanya kadang-kadang kadang jadi suri rumah ni kita akan rasa inferior lah Ustaz. Kita akan macam kita tak ada sumbangan. Tapi bila Ustaz sebut setiap orang ada medan masing-masing dan medan seorang suri rumah mungkin bukan di lapangan bersama umum, di masyarakat umum, tapi mungkin lapangan kita ada anak-anak. Dan bagaimana ibu Asma sendiri, Hindun yang melahirkan dan mempunyai legasi anak-anak yang soleh-solehah, itu menjadi saya rasa sangat motivasi besar lah untuk terutamanya para suri rumah yang memang selalunya akan dipandang sedikit rendah lah kan, sebab apa kamu buat kat rumah, duduk, masak, jaga anak, itu je kan. Alhamdulillah, so insyaAllah kita jadikan perkenalan kita dengan tokoh kita pada hari ini sebagai motivasi untuk fastabiqul khairat jugalah kan. Maksudnya kita belajar sirah bukan hanya mengenal sosok tubuh, bukan hanya tahu di mana, bila berlaku, tapi kita belajar lifestyle dan cara fikir para sahabat. Dan daripada sirah yang kita belajar ni, kita boleh tahu juga bagaimana keadaan Nabi, bagaimana reaksi Nabi dan bagaimana Nabi berkomunikasi dengan para sahabatnya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih banyak-banyak Ustaz, terima kasih sahabat-sahabat semua yang meluangkan masa. Semoga masa yang kita luangkan ini dikira Allah sebagai amal yang soleh. InsyaAllah kita tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Terima kasih Ustaz, terima kasih sahabat-sahabat semua. Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dan pagi ni dan ini saya dapat juga dah Riza tak punya WhatsApp. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih semua sahabat-sahabat semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang untuk minggu depan pula. InsyaAllah besok punya kuliah mungkin bertukar belah petang pula insyaAllah. So dengan itu saya endkan sesi kita pagi dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Azhar. Jumpa lagi. Jom kita ke dapur. Jom. Esok UEW ada? Oh, tak ada lah Kak. Dia ada program besok dekat. Tapi kita nak gantikan dengan Ustaz Zahiruddin kot insyaAllah. Kita tengah berusaha dengan Ustaz Zahiruddin. Ya? Dr. Zahiruddin. Oh yes. Boleh beri ucap tahniah terus pada Dr. Ustaz Zahiruddin petang. Doktor. Dr. Zahiruddin.
Doktor petang kot, sebab petang pagi esok dia ada program dengan Ustaz Zuhair.